Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pagi ini kita dapat berhimpun bersama-sama untuk kita berbicara sedikit tentang satu peristiwa yang pernah berlaku dalam sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sejarah ini dinamakan sebagai peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Al-Isra' disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Manakala peristiwa Al-Mi'raj ada isyarat daripada Al-Quran, tetapi pendetilannya disebutkan di dalam As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Isra' seperti mana yang dibacakan oleh imam tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang bermaksud, Maha Suci Tuhan yang memperjalankan hambanya pada waktu malam. Maha Suci Tuhan yang memperjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati kawasan sekelilingnya, supaya kami dapat menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia, yakni Allah, Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mungkin ada yang kata, Ustaz, cerita Isra' Mi'raj ni selalu berulang lah Ustaz. Selalu dah kami dengar. Terutamanya yang senior-senior lah, yang veteran-veteran kan. Banyak kali dah dengar. Kita kata tak apa. Kerana memang kisah ni disebut dalam Quran. Kisah ni disebut dalam sunnah. Sesiapa yang membaca Quran, yang membaca hadis, pasti akan lalu bertemu dengan kisah ini. Cuma Islam ni ataupun dunia ni bukan hanya kita je yang ada. Ada generasi baru yang baru nak dengar. Dulu masa kita kecil-kecil, masa kita muda-muda, ustaz-ustaz kita dah ulang benda yang sama sampai kita boleh faham. Kan? Sebab sebahagian daripada penceramah kadang-kadang dia kata, saya tak maulah ulang stereotype. Saya tak mau ulang benda yang sama, orang dah boring. Mungkin seorang dua je boring. Yang lain masih nak dengar. Kan? Kadang-kadang cerita P. Ramlee pun kita dah ulang berpuluh-puluh kali tengok. Cerita sama je, tapi kita boleh enjoy tengok. Itu cerita rekaan manusia. Takkanlah cerita yang Allah Azza wa Jalla cerita dalam Quran. Cerita yang Nabi SAW cerita tentang diri dia, perjalanan dia dalam hadis. Tiba-tiba kita boleh rasa boring pula nak dengar. Dan sebahagian daripada yang pentingnya adalah sebahagian daripada hikmah yang kita nak ambil daripada peristiwa ini. Dan kita percaya dan yakin setiap daripada penceramah yang datang berceramah Isra' dan Mi'raj ni pasti ada 2-3 benda hikmah yang dia sebut
yang tak disentuh oleh penceramah yang lain. Maka sebab itu setiap tahun berbeza-beza muka penceramah yang bawa cerita Isra dan Mi'raj. Baik. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Azza wa Jalla membuka suratul Isra dengan menyebut subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Allah mulakan ayat ni dengan bercerita tentang sifat maha suci-Nya. Allah menyebutkan tentang tasbih. Kita biasa bertasbih. Dalam sujud dan dalam rukuk kita bertasbih. Bila kita rukuk kita baca subhana rabbiyal azim. Bila kita sujud kita baca subhana rabbiyal a'la. Lepas salat pun kita tasbih. Subhanallah, subhanallah 33 kali. Tuan-tuan dan puan-puan, apa maksud tasbih? Bila kita kata subhanallah ataupun subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhan, maha suci Tuhanku yang maha agung. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Apa yang kita faham daripada makna subhanallah ataupun subhana rabbiyal azim ataupun subhana rabbiyal a'la? Makna yang kita faham ialah maha suci Tuhan. Yang kita yakini Tuhan ni memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri kesempurnaan. Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat yang sempurna. Bila kita kata Allah mempunyai sifat yang sempurna, maka segala kekurangan dan kecacatan itu tidak ada pada Allah. Allah Azza wa Jalla maha melihat. Kita kata sifat melihat Allah itu sifat yang sempurna. Sifat melihat Allah itu tidak ada cacat cela padanya. Dan yang ketiga, kita kena nafikan Allah Azza wa Jalla itu sekali-kali tidak sama dengan makhluk. Itulah makna tasbih. Meyakini bahawasanya Allah mempunyai sifat kesempurnaan. Meyakini bahawasanya Allah tidak mempunyai sifat kurang dan cacat. Dan meyakini Allah Azza wa Jalla itu tidak sama dengan makhluk. Laisa kamithlihi syai'. Tak sama Allah Ta'ala ni dengan makhluk. Allah melihat. Makhluk pun melihat. Tapi melihatnya Allah tak sama dengan melihatnya makhluk. Melihat makhluk penuh dengan ciri kekurangan. Makhluk kalau terlalu jauh dia tak nampak. Kalau terlalu dekat pun dia tak nampak. Jadi bila Allah Azza wa Jalla memulakan ayat ni dengan menyebut subhanallazi, Allah nak bagi tahu kat kita, perjalanan Isra dan Mi'raj ini merupakan satu perjalanan yang ajaib. Satu perjalanan yang luar biasa. Satu perjalanan yang hanya orang beriman je boleh percaya. Sebab perjalanan ini perjalanan yang jauh. Nabi SAW digerakkan daripada Mekah, daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Kemudian daripada Masjidil Aqsa Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, menerima perintah salat. Maka bila kita bercerita tentang Isra dan Mi'raj, kita kena yakini dan percaya ia merupakan satu keistimewaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan satu anugerah Allah. Baca dalam kitab sirah, dia kata tasliyatun lirrasul. Peristiwa ni merupakan satu peristiwa Allah Azza wa Jalla nak memberikan sedikit keistimewaan dan hiburan kepada nabinya. Kerana apa? Kerana telah berlalu
beberapa peristiwa dalam hidup Nabi. Sebelum daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ni berlaku, ada peristiwa besar yang berlaku dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan Nabi itu duka cita. Tapi bila kita baca ayat ni, sebenarnya di sana ada isyarat. Bila Allah Azza wa Jalla kata, Maha suci Tuhan, ia bercerita tentang keagungan. Maka Allah tidak menamakan nama Muhammad di dalam ayat ni. Sebaliknya diletakkan asra bi'abdih, yang memperjalankan hambanya. Kerana yang berkuasa yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan kuasa Nabi, tetapi ia adalah kuasa yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya orang Islam ini kekal menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah, pembawa wahyu, tetapi tidak mengangkat Nabi ini lebih daripada martabat kenabian. Oleh kerana itu Nabi SAW menyebutkan, La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Kamu jangan melampau dalam memujiku seperti mana Nasara melampau dalam memuji Isa anak Maryam. Faqulu Rasulullah wa abduh. Kamu sebutlah aku adalah Rasulullah dan aku adalah hambanya. Oleh kerana itulah Nabi SAW ketika memberikan surat kepada Heraklius, Azimir Rum, orang besar Rom, yang beragama Nasrani pada ketika itu, Nabi mengatakan min Muhammadin abdillahi wa rasulih, daripada Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah, kerana kita tak disuruh untuk mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai anak Tuhan seperti mana yang disebutkan oleh Nasara kepada Nabi Isa bin Maryam. Maka Allah memulakan ayat ini dengan sebut Subhanallazi, yang berkuasa itu Allah, yang agung itu Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang kita sayang, tetapi dia adalah hamba. Kerana Islam adalah satu agama yang memerangi syirik. Dan syirik yang berlaku di atas muka dunia ni adalah disebabkan oleh kerana sifat melampau dalam kecintaan kepada orang saleh. Ini berlaku kepada umat Nabi Nuh apabila mereka menyembah berhala yang bernama Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr. 5 nama yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ada 5 nama. Lima nama ni kata Ibnu Abbas, asal mereka ini adalah orang-orang saleh. Bila mati, masyarakat jadi tak semangat. Rasa macam Tok Syekh dah tak ada. Maka ada yang memberi cadangan supaya dibina patung-patung mewakili syekh-syekh ni, mewakili orang-orang saleh ni. Pada permulaan dibuat patung bukan untuk disembah, hanya sekadar nak memperingati. Tapi lama kelamaan, apabila generasi bertukar, kejahilan berleluasa, akhirnya patung-patung yang dianggap sebagai tugu peringatan, akhirnya disembah. Maka syirik berlaku disebabkan oleh kerana apa? Kecintaan yang melampau. Maka sebab tu Nabi pesan, kecintaan kepada Nabi SAW itu dituntut. Bahkan cinta kepada Nabi itu merupakan tuntutan iman. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku, yakni Nabi,
menjadi orang yang paling dia cinta di kalangan manusia lain. Berbanding manusia yang lain. Min walidihi. Walaupun cinta itu terpaksa melebihi cinta dia kepada ayah ibunya, wa waladihi, anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia keseluruhannya. Seorang Muslim mesti paksa diri dia cinta kepada Nabi SAW. Tak boleh seseorang berkata saya Muslim, tapi dekat Nabi Muhammad ni saya tak apa suka sangatlah. Saya benci. Tak boleh. Dia mesti paksa diri dia untuk cinta kepada Nabi SAW. Demikian yang disebut oleh Nabi SAW kepada Umar. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan, pak cinta kepada Nabi ni mesti dipaksa. Seperti mana orang yang sakit dipaksa untuk suka kepada ubatnya, walaupun ubat tu tak sedap. Kan orang darah tinggi, tiap hari makan ubat darah tinggi. Orang kencing manis, tiap hari makan ubat kencing manis. Kalau kita tanya orang kencing manis, sedap ke ubat tu? Kan? Pakcik-pakcik yang kena kencing manis, sedap ubat kencing manis? Mana sedap ubat kencing manis? Kan? Sebab tu kita tak punya. Main telan aja. Tapi sayang tak? Ui sayang, nak pergi musafir, cari ubat dulu. Mana ubat aku entah? Kan? Cari ubat dulu sebelum cari baju. Kerana dia tahu, kalau dia tak makan ubat tu, bahaya pada kesihatan dia. Begitulah kita kena paksa diri kita untuk menyayangi Nabi SAW. Kerana menyayangi Nabi itu bukan hanya menyelamatkan diri kita di dunia, tetapi menyelamatkan diri kita di akhirat. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Peristiwa ni peristiwa besar. Allah mulakan dengan menyebut Subhanalladzi, Maha Suci Tuhan. Saya baca ayat ni masa zaman kecil-kecil dulu, kita baca macam biasalah. Tapi bila dah sampai kepada peringkat faham sikit bahasa Arab, belajar sikit usul tafsir, kita faham ayat Al-Quran ini, di antara ayat dengan ayat ada keserasian yang dipanggil sebagai al-munasabah bainal ayat, kesinambungan, keserasian antara ayat dengan ayat. Surah Fatihah yang kita baca dalam solat tu pun sangat-sangat seimbang susunan ayat. Nanti tuan-tuan balik, tuan-tuan boleh cari YouTube saya, bahas tentang makna surah Fatihah. Dulu saya pernah kuliah dekat Masjid Alwi. Saya bahas tentang makna surah Fatihah, tuan-tuan akan nampak para ulama bila membahaskan satu-satu ayat surah Fatihah ni sangat-sangat seimbang, sangat-sangat selari. Kenapa ayat ni lepas ayat ni? Kenapa ayat ni sebelum ayat ni? Ada pasal, ada sebab. Kerana Allah Azza wa Jalla itu hakim. Allah Ta'ala itu maha bijaksana. Kerana Quran ni kalam Allah. Kalam Allah Ta'ala ni segenap pelusuk dia, segenap susunan dia, ada sebab dan ada pasal dan ada hikmah. Cuma ayat ni, bila Allah Ta'ala kata permulaan dia, Maha Suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya untuk kami tunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Allah bercerita tentang kebesaran zatnya. Allah bercerita tentang keagungan kuasanya. Biasanya penutup menyebutkan, biasanya lah, kalau ayat tu cerita tentang keagungan, kebesaran, biasanya ayat ni akan tutup dengan menyebutkan sifat keagungan Allah. Tapi ayat ni tutup dengan innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Saya bila baca, saya tertanya, kenapa ayat ni Allah Ta'ala tutup dengan sami' dan basir? Kenapa Allah menyebutkan tentang sifat mendengarnya dan sifat melihatnya? Saya mencari dan mencari dan mencari. Dan apabila membaca buku-buku sirah, akhirnya saya dapat satu hikmah. Yang mungkin inilah sebabnya kenapa Allah Ta'ala tutup ayat ni dengan menyebut sifat mendengar dan melihat.
Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum berlaku Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan, suara saya okey ke? Jelas ke? Sebab mikrofon ni dia macam ke bawah sikit. Kan? Okey Jelas lah? Baik. Sebelum berlaku Isra' dan Mi'raj, ada beberapa peristiwa yang berlaku dalam hidup Nabi, yang mana peristiwa itu peristiwa yang besar. Ujian yang sangat dahsyat. Ujian itu sangat-sangat dahsyat. Apa di antaranya? Yang pertama, Khadijah bintu Khuwailid meninggal dunia. Apabila Khadijah dijemput oleh Allah Azza wa Jalla untuk meninggalkan dunia ni, maka Nabi SAW duka cita. Nabi sayang kat Khadijah. Sayang Nabi dekat Khadijah ni, sehingga lepas Khadijah wafat pun, Nabi sentiasa menyebut-nyebut nama Khadijah. Sayangnya Nabi dekat Khadijah ni, apabila Khadijah wafat, bila Nabi SAW ada daging-daging, Nabi suruh para sahabat untuk berikan daging-daging ni kepada kawan-kawan Khadijah. Sayangnya Nabi dekat Khadijah ni, pada satu ketika Nabi sedang salat di rumah. Datang Halah, saudara kandung Khadijah, datang ke rumah Nabi. Suara lebih kurang sama macam Khadijah. Nabi sangka Khadijah datang pula. Sehingga perasaan ini menjadikan Aisyah cemburu. Aisyah kata, apa yang nak ingat lagi dengan orang tua Quraisy tu? Gigi pun dah tak ada. Maksud kalau dihidup dia dah tua dah, gigi pun dah tak ada dah. Allah, laqad abdalakallahu khairan minha, atau kama qala, Allah telah gantikan Khadijah tu dengan sesuatu yang lebih baik daripada Khadijah. Siapa dia? Aisyah lah. Aisyah kata, Allah dah ganti lebih baik Rasulullah, iaitu diri aku lah tu. Sebab Aisyah kan muda kan. Khadijah pun taklah tua sangat. Tapi Aisyah ni muda lagi. Dan Aisyah ni anak dara. Khadijah ni janda kan. Apa Nabi kata? Allah tak pernah ganti yang lebih baik. Laqad amanat bi hina kafarani an-nas wa saddaqatni hina ma kadzdzabani an-nas wa wasatni bimaliha hina haramani an-nas wa razaqani Allahu minha al-walad hina haramani auladan nisa. Disebut dalam hadis, Nabi SAW kata pada Aisyah, Allah tak pernah ganti dengan yang lebih baik daripada Khadijah. Kerana dia telah beriman denganku ketika mana orang-orang lain kufur denganku. Orang lain tak percaya dengan Nabi SAW. Khadijah percaya. Orang lain kata Nabi berbohong. Khadijah kata Nabi cakap betul. Wa wasatni bimaliha, dan Khadijah telah memberikan aku hartanya untuk jalan dakwah ni. Hina haramaniyan nas, ketika mana manusia lain tahan hartanya tak bagi kat aku. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan aku anak dan zuriat daripada dia, ketika mana Allah tidak memberikan aku anak-anak daripada isteri-isteri yang lain. Isteri ni Nabi sayang. Nabi sayang sungguh. Tiba-tiba Allah wafatkan. Maka Nabi duka cita. Nabi manusia kan? Nabi manusia. Nabi duka cita. Itu yang dalam peristiwa Badar kan? Dalam peristiwa Badar, Nabi SAW berdoa bersungguh-sungguh. Nabi berdoa, merintih, Allahumma in syi'ta lam tu'bad, Allahumma in tahlik hadhihi al-isabah falam tu'bad fid dunya,
Atau kama qal, Nabi kata pada Allah, Nabi merintih pada Allah, ya Allah, kalau binasa kumpulan yang ada di Badar ini, engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi. Nabi merintih sehingga jatuh selendang Nabi daripada badan. Abu Bakar datang, Abu Bakar letak balik dekat badan Nabi. Hasbuka ya Rasulullah, cukuplah wahai Rasulullah. Adakah bermakna Nabi tak yakin dengan bantuan Allah? Nabi yakin dengan bantuan Allah. Nabi yakin. Sebab tu peristiwa hijrah yang berlaku, Abu Bakar sedikit gusar, takut. Kan dekat pintu gua kan, ketika mana orang Quraisy duduk kat pintu gua, Abu Bakar kata apa? Ya Rasulullah, law ra'a ahaduhum ila qadamaihi la absarana. Ya Rasulullah, kalau salah seorang daripada mereka yang duduk kat pintu gua ni tengok kaki dia, dia nampak kita kat bawah ni. Nabi kata apa? Ma zannuka bisnain illa Allah salisuhum. Yang mana kamu sangka berdua, Allah sebagai yang ketiga. Jangan takut. Jangan takut. Nabi yakin. Tapi kenapa Nabi berdoa bersungguh-sungguh? Pertama, dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang susah, ibadat jadi sedap. Ibadat jadi nikmat. Tuan-tuan, jangan tipu diri sendiri. Kita boleh rasa kelazatan ibadah apabila Allah uji kita. Kita tak minta Allah Ta'ala bagi musibah kat kita. Bahkan Nabi SAW pun sebut dalam hadis, jangan minta musibah daripada Allah. La tad'u ala anfusikum. Kamu jangan doa supaya Allah Ta'ala binasakan kamu. Tapi kalau dia datang, masa tu kita rasa ibadah tu, Masya Allah. Kalau boleh tak nak angkat kepala daripada sujud. Seronok berdoa masa tu. Betul? Tapi kalau masa senang-senang, masa tak kena ujian, nak doa pun kita rasa macam, asal bolehlah. Kadang-kadang doa pun short form. Wahai Tuhan, aku minta yang macam semalam punya. Sama je, tak minta lebih. Sifat manusia. Maka Nabi nak tunjuk pada para sahabat, doa ni lazat dan sedap ketika mana sedang diuji oleh Allah. Itu pertama. Yang kedua, kerana Nabi ni manusia. Walaupun keyakinan tu ada, tapi perasaan manusia tu tak boleh nak diubah. Kerana Nabi SAW tu adalah manusia. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan wahai Muhammad, aku ni manusia macam kamu. Nabi manusia. Ciri-ciri kemanusiaan tu ada lagi pada Nabi. Walaupun dia Nabi, walaupun terima wahyu. Maka Nabi duka cerita, Allah Azza wa Jalla uji lagi Nabi. Uji lagi Nabi. Allah wafatkan, matikan Abu Talib. Siapa Abu Talib? Bapa saudara Nabi SAW yang banyak bagi ruang dakwah pada Nabi, yang banyak melindungi Nabi ketika mana Nabi SAW berdakwah di Makkah. Orang tak berani nak apa-apa kan, sebab Abu Talib ni orang besar. Sebab Abu Talib ni VIP. Maka dia orang tengok, Muhammad ni orang Abu Talib, orang politik Mekah. Tak beranilah nak apa-apa kan. Abu Talib mati, Nabi SAW tambah duka cita. Kenapa Nabi duka cita? Kerana dua perkara. Yang pertama, kerana Abu Talib ni orang yang memberi ruang kepada dakwah Islam. Bila dia mati, orang yang pegang kuasa politik di Mekah ini adalah orang yang anti kepada Islam. Abu Talib banyak bagi ruang. Lepas Abu Talib meninggal, tak ada dah ruang tu. Ruang tu ditutup. Ruang tu ditutup. Maka orang Islam masuk ke fasa yang baru, iaitu fasa al-idha, fasa penyiksaan. Khabbab diseksa, Khabbab bin Al-Arat diseksa, Bilal diseksa, Sumayyah dan Yasir diseksa hingga mati.
disebabkan pada ketika itu orang-orang Quraisy dah nampak dah pengikut Nabi Muhammad ni makin besar, makin ramai dan makin banyak. Maka mesti dihalang dan mesti disekat. Tak cukup dengan serangan fizikal, dia guna pula serangan mental. Diberikan gelaran yang pelbagai kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjauhkan orang daripada mendengar kalam Nabi. Maka Nabi itu digelar sebagai tukang sihir. Jangan dengar. Kalau dengar, mesti terpengaruh. Kerana dia tu tukang sihir. Jangan dengar, dia tu gila. Ini pun berat juga. Satu kampung panggil kita gila. Kita nak nafi pun susah. Kalau kita kata saya tak gila, memanglah mana ada orang gila mengaku dia gila. Susah tu. Kan? Macam gelaran Wahabi lah. Satu negeri, satu negara panggil kita Wahabi. Susah tu. Kita nak kata, saya bukan. Memanglah Wahabi, mana mengaku Wahabi. Tu yang kita bawa masuk mahkamah tu. Bila bawa masuk mahkamah, dia pula tak mengaku kita Wahabi. Tuan-tuan tahu tak ada kes mahkamah? Kan? Mufti Perlis pun dah tak jadi Wahabi dah bila masuk dalam mahkamah. Sebab nak membuktikan kewahabian tu susah. Definisi tak lengkap. Nabi SAW digelar gila. Dipanggil gila. Majnun. Tukang sihir. Pemecah belah. Pengeliru. Keliru dia kata. Yang sebut ni siapa? Bukan orang yang jauh. Abu Lahab. Orang yang dekat dengan dia, Abu Lahab. Bila Nabi dakwah pada satu orang, Abu Lahab kat belakang. Dia akan datang, dia neutralkan. Kau jangan percaya cakap dia. Dia ni anak saudaraku. Aku pak saudara dia. Orang nak percaya orang tua ke orang muda? Kalau ikut psikologi, yang ni orang muda bawa benda baru. Yang ni orang tua kata dia ni tak boleh pakai, tak guna. Anak saudara aku ni. Aku kenal dia lagi. Nak pakai yang mana? Psikologi. Manusia akan sukar menerima pembaharuan. Tambah-tambah pembaharuan tu datang daripada orang yang umurnya lebih muda. Serangan fizikal dan mental berterusan. Dan yang kedua yang menjadikan Nabi duka cita dengan kewafatan ataupun kematian Abu Talib ni, ialah Abu Talib mati dalam keadaan tak menerima Islam. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW datang ziarah Abu Talib ketika mana Abu Talib sedang berada dalam keadaan sakit nak meninggal. Nabi still ajak Abu Talib untuk terima Islam. Apa kata Nabi? Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah. Wahai ayah saudaraku, kau sebutlah la ilaha illallah. Kalimah ni aku boleh guna untuk berhujah menyelamatkan kau di hari akhirat nanti. Di sisi Abu Talib ada Abu Jahal. Abu Jahal tanya, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Abu Talib, takkan kau benci dah dengan agama Abdul Muttalib? Takkan kau dah benci dengan agama kita yang asal? Kamu nak terima Islam ke? Maka Abu Talib pun akhirnya meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW kata apa? La astaghfiranna lahu ma lam unha anhu. Aku akan beristighfar untuk Abu Talib selagi mana aku tak dihalang. Sehingga Allah Ta'ala turunkan satu ayat daripada surah Taubah melarang Nabi SAW dan orang-orang yang beriman untuk beristighfar kepada orang-orang musyrikin. Tak boleh. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan keringanan azab kepada Abu Talib. Pakai selipar, pakai kasut, pakai sepatu daripada neraka, menggelegak otak dia. Itulah azab yang Allah Ta'ala kenakan kepada Abu Talib berdasarkan riwayat-riwayat hadis. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Itu peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj ni, ialah berlakunya al-hisar al-iqtisadi.
berlakunya pemulauan ekonomi terhadap orang Islam. Dah guna dah, siksaan fizikal dah guna, serangan mental dah guna, tak jalan. Maka orang-orang Quraisy ni berpakat. Kumpul sama mereka. Macam mana kita nak buat dengan Muhammad ni punya ajaran? Makin lama makin ramai pula orang ikut ni. Kita kata, dia orang kata, kita kena pulau dengan dia dari sudut ekonomi. Kita jangan jual barang kat dia. Kalau dia berniaga, kita jangan beli barang kat dia. Maka Abu Jahal pada masa tu, yang merupakan orang besar di Mekah, dia kata apa? Ya ma'syarat tujar, ghalu fi ashabi Muhammad. Peniaga-peniaga, orang-orang berniaga, jual mahal kalau nak jual pada sahabat-sahabat Muhammad. Dan disebut di hujung perkataan dia kata, fa ana dhaminul lakum alla khasara alaikum. Aku beri jaminan pada kamu takkan rugi. Maksudnya kalau kamu nak berniaga kat Mekah ni, nak dapat permit, nak dapatkan tapak, jangan jual pada sahabat-sahabat Muhammad. Jangan jual pada pengikut Muhammad. Pada masa tu orang Islam berada dalam keadaan yang sukar. Dikatakan dalam kitab sirah, sebahagian riwayat menyebutkan 3 tahun. Orang tak nak jual barang dekat Nabi dan para sahabat. Ibnu Sa'ad kata pada waktu ni, waktu yang sukar, terlalu lapar, mereka terpaksa cari kulit-kulit kayu, daun-daun kayu makan kerana nak rapid perut. Sehingga Hakim bin Hizam, seorang sahabat yang pada masa tu masih lagi belum beriman. Hakim bin Hizam ni akhirnya masuk Islam, tapi masa tu dia masih belum beriman. Dia pun kesian. Dia kata apa nak jadi ni, sampai tak nak jual barang ke orang ni. Dia pun dengan kekayaan yang dia ada, dia beli barang makan, dia letak di atas unta dia, dia tepuk unta dia masuk ke perkampungan orang-orang Islam pada waktu tu. Dapatlah orang Islam makan. Dan akhirnya perjanjian itu pun dibatalkan oleh Quraisy sendiri, kerana perjanjian itu adalah perjanjian yang zalim. Mut'im bin Adi antara orang yang berusaha. Dia tak beriman, tapi dialah antara orang yang berusaha untuk batalkan perjanjian. Dan yang keempat, peristiwa yang besar yang berlaku dalam hidup Nabi SAW sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj, ialah peristiwa Taif. Tuan-tuan pernah dengar kot cerita Taif ni? Biasa orang cerita. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Ya Rasulullah, hal laqita yawman ashadda min yaumi Uhud?" Ya Rasulullah, pernah tak berlalu pada kamu satu hari yang lebih dahsyat daripada hari Uhud? Hari Uhud hari yang besar. Hari Uhud peristiwanya menyedihkan. 70 orang sahabat syahid. Nabi SAW luka. 2 biji besi masuk dalam pipi Nabi. Luka Nabi. Tewas orang Islam dalam peperangan Uhud. Aisyah tanya, selain daripada hari Uhud, ada tak hari lain yang paling dahsyat engkau terima penderitaannya berbanding hari Uhud tu? Apa kata Nabi? Laqad laqitu min qaumiki ma laqit wa kana ashaddu ma laqitu yaumal aqabah. Ya Aisyah, sesungguhnya pengalaman aku bertempur dengan kaummu, bertembung dengan kaummu, dan tidak ada hari yang lebih dahsyat yang aku tanggung melainkan hari Aqabah. Para ulama hadis berbeza pendapat. Ada yang kata Aqabah tu dekat Mina tu, perjanjian Aqabah. Ada yang kata Aqabah ni di Mina, di Taif, Aqabatul Taif, kawasan di Taif. Dan inilah, bagi saya inilah yang tepat, kerana di hujung hadis tu Nabi kata apa? Hina aradtu nafsi ala ibni abdi Yalail bin abdi Kulal, ketika mana aku menawarkan diriku kepada seorang pembesar Taif yang namanya Ibn Abdi Yalail bin Abdi Kulal, falam yujibni ila ma arad, tapi dia tak terima aku punya tawaran. Sebab Nabi SAW ni dah berdakwah dekat Mekah ni lebih 10 tahun. Lebih dah 10 tahun. Tapi orang-orang besar tak masuk Islam. Nabi tak nampak jalan. Orang tak mau terima ni. Maka pada ketika itu, dengan penilaian Nabi, Nabi merasakan Taif adalah bumi yang paling strategik untuk dia berdakwah selepas
tidak berjaya di Mekah. Nabi pergi Taif dengan Zaid. Nabi jumpa dengan Ibn Abdi Yalil tu. Nabi ajak dia masuk Islam. Nabi ajak masuk Islam, dia tak mau. Dia arahkan budak-budak baling batu kat Nabi. Nabi cedera, Nabi luka. Dan Nabi berdoa kepada Allah. Doa yang masyhur. Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan, kepada Engkau aku mengadu lemahnya kekuatanku. Wahai Tuhan, kepada Engkau aku mengadu kurangnya strategi aku dalam berdakwah ini. Wahai Tuhan, kepada Engkau aku mengadu hinanya aku pada pandangan manusia. Ila man takiluni. Wahai Tuhan, Kau nak serahkan aku pada siapa? Ila ba'idin yatajahamuni au ila aduin malaktahu amri. Kau nak serahkan aku pada orang jauh, orang asing yang tak begitu mesra dengan aku, ataupun kau nak serahkan diriku pada musuh yang kau jadikan aku berada di bawah kekuasaan dia. Kau nak serahkan aku pada siapa? Nabi merintih. Nabi berdoa. Nabi mengadu pada Allah kerana Nabi tak nampak jalan lagi dah. Nabi beredar daripada Taif. Sehingga Nabi kata pada Aisyah, "Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi." Aku pun beredar daripada Taif dalam keadaan aku serabut, duka cita yang teramat. Falam astafiq illa biqarni sa'alib. Aku tak sedar ke mana langkahku membawa diriku, sehinggalah aku sampai di satu tempat namanya Qarnu Sa'alib. Berdekatan dengan Taif lah. Nabi tak sedar Nabi melangkah ke mana. Sampai Qarnu Sa'alib baru Nabi sedar. Farafa'tu ra'si. Aku angkat kepala. Fa'idha ana bi sahabatin qad adallatni. Aku angkat pandanganku. Aku tengok ada awan memayungi aku. Fanadhartu fiha fa'idha huwa Jibril. Aku tengok dalam awan tu. Ada Jibril dalam tu. Jibril panggil Nabi. Jibril kata, "Ya Muhammad. Muhammad. Inna rabbaka qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu alaik." Muhammad, Jibril bagi salam. "Assalamu alayka ya Rasulullah." Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Allah dengar setiap perkataan yang dikeluarkan oleh kaum kau terhadap engkau. Dan Allah tahu, Allah lihat apa tindakan mereka terhadap engkau dalam menolak dakwah engkau. Ni Allah Ta'ala hantar malaikat jaga bukit. Engkau berilah arahan apa pun kat dia. Malaikat jaga bukit pun bagi salam kat Nabi. Lepas tu dia kata pada Nabi, "Ya Rasulullah, Allah hantar aku untuk taat kepada engkau. Kau nak apa? Kau nak aku hempapkan bukit Akshabain dekat atas orang Taif ni?" Bukit Akshabain ni dua bukit yang keliling kota Mekah. "Nak aku angkat bukit tu, hempap pada orang Taif sekarang?" Nabi sedang luka. Baru lepas dibaling batu. Batu padang pasir tajam. Sakit. Dalam keadaan sakit, tiba-tiba malaikat tawarkan satu tawaran yang sedap pada nafsu. Kalau kita diberi tawaran tu, kita pun kata, malaikat, janganlah 2 je, tambah 10 lagi bukit. Padan muka dia. Tapi Nabi SAW kata apa? "Bal arju ay yakhruja min aslabihim man ya'budullah wa la yushriku bihi syai'a." Jangan. Aku mengharapkan akan keluar daripada generasi mereka ini satu generasi seorang yang menyembah Allah dan tidak melakukan syirik pada Allah. Maka tak jadilah binasa orang Taif. Akhirnya, lepas pembukaan kota Mekah, Nabi pergi ke Taif, orang-orang Taif ada yang terima Islam. Abu Bakrah di antara orang Taif. Akhirnya Taif hari ini menjadi bumi orang Islam. Siapa pergi umrah, kadang-kadang ada mutawif bawa pergi ke Taif. Tengok Taif hari ini, memang ada orang Islam.
Ramai orang Islam dah terima Islam dah Taif tu. Tapi kembali kepada persoalan tadi. Persoalannya, Allah Ta'ala tutup ayat ni dengan innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia maha mendengar dan maha melihat. Ia seolah-olah sebagai satu isyarat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita semua. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah satu peristiwa setelah Allah melihat dan mendengar rintihan Nabi-Nya. Apabila diuji dengan ujian yang sangat berat, Allah Ta'ala terus jemput Nabi SAW ke langit. Allah jemput Nabi ke langit, ke Sidratul Muntaha, memberikan isyarat kepada Nabi, ya Muhammad, kalau semua manusia di dalam dunia ini menolak engkau, kalau semua pintu-pintu di dunia ini tertutup untuk engkau, kalau tidak ada sesiapa pun yang mendengar rintihan engkau, ketahuilah, pintu langit sentiasa terbuka untuk menerima kehadiran engkau. Pintu langit sentiasa terbuka untuk mendengar rintihan engkau. Pintu langit sentiasa terbuka untuk mendengar segala rayuan kau kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itulah mungkin di antara hikmah Allah Ta'ala tutup ayat ni. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia maha mendengar dan dia maha melihat. Allah mendengar rintihan Nabi-Nya. Allah melihat segala apa yang dilakukan oleh kaum yang menolak dakwah Nabi SAW. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Peristiwa Isra, perjalanan Nabi daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Peristiwa Mi'raj daripada Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha. Bila sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi sebelum sampai itu pun Nabi dah bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Nabi bertemu dengan Nabi Adam, Nabi bertemu dengan Nabi Isa, Nabi bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi bertemu dengan Nabi Idris, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sebagai isyarat daripada Allah Azza wa Jalla bahawasanya, Muhammad, walaupun keadaan engkau keadaan yang tertekan, tetapi engkau bukan bersendirian. Kerana Nabi-Nabi terdahulu juga melalui benda yang sama. Engkau tak pernah melaluinya dalam keadaan Nabi-Nabi terdahulu tak melaluinya. Tak. Semua Nabi. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, kata Allah ketika memujuk Nabi. Nabi-Nabi terdahulu pun kena benda yang sama. Telah datang kepada kamu, wahai Muhammad, cerita Nabi-Nabi yang terdahulu. Nabi Ibrahim pun struggle. Nabi Isa juga struggle. Nabi Musa juga sukar dalam dakwahnya. Semua Nabi mengalami peristiwa yang sama. Engkau hanya meneruskan tradisi yang pernah dilalui oleh Nabi-Nabi ini. Maka Allah memberikan isyarat kepada Rasul. Engkau tidak bersendirian, wahai Muhammad. Jalan yang kau lalui ini telah pun dilalui oleh Nabi-Nabi sebelum kau. Dan nak beri isyarat, ajaran akidah Nabi-Nabi ini sama. Mungkin syariat berbeza, tetapi akidahnya sama. Akidah Tauhid, mengesakan Allah Azza wa Jalla. Sampai ke Sidratul Muntaha, Allah Azza wa Jalla memberikan Nabi 50 waktu salat. 50 waktu salat pada peringkat awal. Nabi Muhammad SAW tak cakap banyak. Terima 50 waktu, dia turun jumpa Nabi Musa. Tuan-tuan, kalau 50 waktu, berapa kali kita kena salat dalam sejam? 2 kali. Kita satu hari 24 jam kan? Jadi 1 jam at least 2 kali. Kena ada waktu yang lebih pada 2 kali. Setengah jam salat. Jenuh juga kita kan? Yang 5 waktu ni pun kadang-kadang kan? Kadang-kadang rasa aku tak solat lagi ni. Ya Allah, tak solat lagi rupanya. Rasa beban juga kan? Kalau 50 waktu tu, setengah jam solat. Ni pun tak dan kuliah subuh. Jom tuan-tuan kita solat. Masuk waktu dah. Allah bagi 50. Jumpa Nabi Musa. Dia kata apa? Ya Muhammad, pergi minta diskaun. Aku dah uji dah Bani Israel. Pergi minta diskaun.
Aku ada pengalaman dah lebih pada kau. Pergi minta diskaun. Nabi SAW pergi minta. Akhirnya dapat 5 lah. Itu pun Nabi Musa suruh minta. Nabi kata, aku malu nak minta lebih. Dapat 5. Tapi 5 tu pahalanya macam 50. Allah Ta'ala sebut 5 macam pahalanya macam 50. Kerana dalam hadis yang lain Nabi SAW pun dah sebut al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan itu gandaannya adalah 10. Ila 700 di'fin ataupun ke 700 ila adha'afin kathirah, dan mungkin lebih lagi berdasarkan kepada kualiti ibadah. Nabi sebut. Maka sebab itu paling kurang gandaannya adalah 50. 5 waktu tu, satu waktu diganda 10 paling kurang. So dia akan jadi macam 50 lah. Kenapa Allah Ta'ala bagi 50 dulu? Takkah Allah Ta'ala tu memang tahu dah sejak awal dia nak bagi kat kita 5? Tahu dah. Allah Ta'ala memang nak bagi kat 5 pun. Tapi kenapa dia bagi 50? Pada peringkat awal. Nak bagi tahu kat kita ni. Nak bagi tahu kat kita ni, kita minta berkali-kali pada Tuhan. Tuhan boleh bagi. Tuhan tak jemu. Tuhan boleh bagi. Dan peristiwa ni nak bagi tahu kat kita besarnya kedudukan salat, sehingga Nabi SAW dijemput oleh Allah ke atas untuk menerima fardu salat. Syariat yang lain Jibril bawa turun. Syariat salat Nabi naik ke atas. Ke atas tu ke atas mana Ustaz? Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Tapi naik paling tinggi lah. Ketika mana Nabi SAW naik burak ni, Nabi sebut dalam hadis, dalam riwayat Muslim, Nabi kata apa? Yada'u hafirahu muntaha tarfih. Burak ni, bila Nabi naik, Nabi kata, utitu bil burak. Aku didatangi dengan satu haiwan yang namanya burak. Burak ni daripada perkataan barq, kilat, kerana laju. Wa huwa dabatun. Dia satu binatang 4 kaki. Fauqal himar wa dunal baghal. Atas daripada keldai saiz dia, bawah daripada, kecil sikit daripada bagal. Bagal ni kacuk kuda dengan keldai. Yada'u hafirahu muntaha tarfi. Dia punya melangkah sejauh matanya memandang. Tu langkah dia. Laju. Dia ada satu kisah. Seorang ustaz masa belajar tidur. Lepas tu nak pergi pergi hafal buta je. Kan? Jadi bila balik, ambil periksa lulus. Tapi kat tempat belajar tidur je. Bila lulus, orang panggil ustaz lah, sebab dah 7 tahun duduk negara Arab, tak balik-balik. Dia orang kata, 7 tahun, Masya Allah, mesti alim, padahal tidur je. Banyak repeat. Orang suruh dia mengajar. Dia pun mengajar. Ni cerita lah. Tak tahu betul ke tak. Ambil sebagai pengajaran. Dia pun mengajar. Tengok buku apa yang senang. Dia kata buku sirah. Buku jawi. Buku sirah ni senang sikit nak goreng. Kan? Jadi sampai bab Isra' Mi'raj. Buku jawi lama kan. Kadang-kadang ada ejaan tak apa jelas. Dia pun tengok. Maka Nabi SAW pun menaiki satu tunggangan yang digelar alif tak nampak, barakaf. Nabi pun naik beruk. Jemaah pun tengok, ustaz, lain macam ceramah ustaz ni. Tak pernah kami tengok, tak pernah kami dengar beruk terlibat dalam kisah ni. Kitab cakap, nampak macam mana? Padahal burak. Dia tak nampak huruf alif tu. Burak. Nabi naik burak. Laju. Sampai ke Baitul Maqdis. Nabi ikat burak tu. Bila Nabi ikat burak dekat masjid Baitul Maqdis, Nabi salat di sana. Lepas tu Nabi diberi pilihan oleh Jibril antara arak ataupun susu. Nabi pilih apa? Susu. Jibril kata, laqad ikhtartal fitrah. Engkau telah memilih fitrah. Sebab kalau Nabi pilih arak, ghawat ummatuk. Kalau kau pilih arak,
habis binasa umat engkau. Sebab arak kena jadi halal. Lepas ni Pak Imam pun minum arak, Ustaz pun minum arak. Sebaik Nabi pilih susu. Engkau memilih fitrah. Jadi Pak Imam pun minum susu je lah kan. Tak adalah minum arak. Lepas tu Nabi pun dimi'rajkan. Naik. Satu langit ke satu langit, satu langit ke satu langit, sehingga ke Sidratul Muntaha. Terima fardu solat dan turun. Antara hikmah, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala perjalankan Nabi ke Baitul Maqdis dulu? Bukankah daripada Mekah boleh naik ke langit? Mekah boleh naik juga. Tapi Nabi sampai ke Baitul Maqdis dulu. Hikmahnya adalah kerana Allah Azza wa Jalla nak beritahu kepada kita, Allah Ta'ala itu Maha Hakim. Bila Allah perjalankan ke Baitul Maqdis, ada sebab. Sebab yang pertama, nak bagi isyarat Baitul Maqdis merupakan tempat suci kita yang kita akan pertahan sehingga ke akhir zaman. Sehingga ke hari ini, kita bercerita tentang Baitul Maqdis. Bahkan Syekh Ahmad Naufal, seorang pakar tafsir daripada Jordan, saya dengar kuliah dia masa tu, dia sebut surah Al-Isra' berada di tengah-tengah mushaf. Surah Al-Isra' berada di tengah-tengah mushaf sebagai satu isyarat daripada Allah. Seolah-olah Allah Ta'ala nak kata, inilah satu isu yang tidak pernah padam dalam sejarah umat Islam, yang berada di tengah-tengah perbincangan orang Islam. Sehingga ke hari ini. Dan kita doakan agar satu hari nanti Allah Ta'ala kembalikan Baitul Maqdis kepada kita. Itu pertama, hikmah pertama. Hikmah yang kedua, daripada Mekah boleh je naik ke Sidratul Muntaha? Boleh. Tak ada siapa kata tak boleh. Kuasa Allah. Tapi kalau daripada Mekah naik ke Sidratul Muntaha, daripada Mekah naik ke langit, kalau Nabi SAW nak cerita kepada manusia di zaman tu, terutama manusia yang tak percaya dengan dia, siapa nak verify? Siapa nak sahkan yang benda tu betul? Sebab memang berlaku dalam hadis, disebutkan dalam hadis, pagi ketika mana Nabi SAW kembali daripada Isra' dan Mi'raj, Nabi termenung. Nabi menung, macam mana nak cerita kat orang ni? Dia orang mesti tak percaya. Dia orang mesti kata aku bohongnya. Abu Jahal tengok, Abu Jahal tanya, "Mabika ya Muhammad?" Engkau pasal apa Muhammad? Nabi pun cerita kat Abu Jahal. Abu Jahal kata, "Stop. Kalau aku panggil orang, kau nak cerita tak?" Nabi kata, "Okey." Dia pun panggil. Panggil semua. Dia panggil semua orang Arab Quraisy pada masa tu. Nak dengar cerita Muhammad? Jom kita dengar. Bila Nabi Muhammad SAW cerita apa yang berlaku pada malam Isra' dan Mi'raj, dia orang ketawa. Dia orang kata Nabi Muhammad ni lucu, bawa cerita dongeng, bawa cerita mitos, sehingga kan mereka cari Abu Bakar. Mana Abu Bakar? Mana Abu Bakar? Sebab Abu Bakar rapat dengan Nabi SAW. Mana Abu Bakar? Abu Bakar, kau percaya ke? Sambil ketawa, sambil memperlekehkan, sambil main-main. Kau percaya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, "Innahu law qala dhalika faqad sadaq." Abu Bakar kata, kalau dia cakap macam tu, maka dia betul. "Wa inni la usaddiquhu fi ab'ada min dhalik." Aku akan percaya cakap dia. Kalau dia cerita yang lebih dahsyat daripada ni, lebih jauh daripada ni pun aku percaya. Maka bermula daripada saat itulah Abu Bakar digelar As-Siddiq, orang yang membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang satu cadangan. Muhammad, engkau kata kau pergi Baitul Maqdis kan? Sebelum naik ke langit? Ya. Ada di kalangan kita ni orang yang pernah sampai ke Baitul Maqdis. Kau cerita kau nampak apa dekat Baitul Maqdis kalau kau betul-betul pergi? Nabi tak ingat. Kerana Nabi ni kan lelaki. Sifat lelaki kan dia bukan tengok terlalu detail. Lelaki kan, kalau kita lelaki pergi rumah kawan-kawan, kawan-kawan ajak makan tengah hari ke, minum petang ke, lelaki dia tengok tak cawan ni brand apa, pinggan brand apa, langsir warna apa. Lelaki tak tengok. Yang tengok perempuan. Sebab tu masa balik tu belum sampai rumah lagi, abang tengok, dia kata, tahun lepas kita datang cawan lain, tahun ni cawan lain. Kita bila nak tukar cawan? Itu orang perempuan. Tak salah. Memang orang perempuan sifat dia macam tu. Langsir dia tukar bang, oi, kita bila nak tukar langsir? Nampak? Beza lelaki dengan perempuan. Nabi SAW tak ingat.
Allah Azza wa Jalla jelmakan kepada Nabi SAW Baitul Maqdis sehingga Nabi boleh cerita sifat-sifat binaan yang ada di sana, sehingga orang yang pernah sampai kata, betul lah, memang betul dia pernah sampai. Maka di antara hikmah Allah Ta'ala bawa Nabi ke Baitul Maqdis adalah untuk membuktikan peristiwa ni memang betul-betul berlaku. Jadi itulah sebuah sedikit yang boleh saya sampaikan. Moga-moga ada manfaat untuk kita. Saya pun tengok jam dah pukul 7.55 InsyaAllah. Jadi saya berhenti dulu di sini. Ada soalan? Tak ada. Isra' Mi'raj nak tanya apa kan? Dengar je lah. Jadi saya berhenti di sini insyaAllah. Jika ada salah dan silap saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Terima kasih pihak masjid atas jemputan ini. Kita jumpa di lain masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.